Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam. Nama kita ni Keindahan Islam. Jadi dalam kitab ini menceritakan kepada kita sebahagian daripada keindahan Islam itu dalam semua sudut secara ringkasnya. Kalau hukuman macam ni, kenapa kena solat tu, kenapa kena puasa, kenapa zakat. Jadi kenapa laki-laki dapat banyak dalam harta warisan, yang perempuan dapat satu. Ini semua nak memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya sebahagian daripada golongan anak-anak orang Islam yang mempertikaikan perjalanan ataupun undang-undang Islam. Jadi dengan kita belajar ini, insya-Allah kita dapat paling tidak pun sekurang-kurangnya maklumat awal ataupun secara ringkasnya terdapat jawapan dalam kitab kita ini. Di antara bab yang telah kita bincang di sini dalam sudut akhlak. Dalam sudut akhlak, perbincangan kita pada kali ini dalam bab tenang dan tidak mudah marah. Ini semua akhlak. Kita dah baca dah, sabar, memaafkan orang, tenang dan tidak mudah marah. Ini mudah cakap, payah nak buat. Sebab marah ni di antara sifat manusia ni suka marah. Dia kata tak boleh tak marah, stres. Kena marah dulu sikit dah, baru hilang dia punya stres lah. Salah satu lagi ciri sempurna agama ini adalah ia menggalakkan untuk bersifat tenang. Ketenangan itu. Asas utama akhlak yang baik adalah tidak mudah marah. Jadi jangan mudah marah lah. Karena itulah kadang-kadang kalau kita baru berkenalan dengan orang, kita kena perkenalkan kita punya manhaj. Saya ni, ini sifat saya. Setengah orang tu suara dia jahur, suara dia kuat. Dia tegur orang tu macam nak kelahi dengan orang tu. Nah, perasan tak kalau pergi negara Arab, Mekah ke Madinah, kau tengok Arab cakap sama dia. Macam kelahi dengan tangan kaki semua naik. Dia tak ada masalah apa-apa pun, lepas tu dia bersalam pergi. Kita tengok tu menggerunkan gitu. Balah dah tu Arab ni. Tak ada balas lagi. Itu baru cakap tu, kalau dia balas tak tahu. Macam nak kiamat lah bunyinya kan. Jadi kita kena dia punya, orang punya manhaj. Kita kena gaya orang tu. Itu mustahak. Seseorang yang mudah marah tidak dapat menanggung kesusahan dan kesakitan. Ini bahaya. Juga tidak dapat mengawal dirinya apabila berlaku satu kesalahan ke atasnya. Bila orang marah tu, cekak pinggang lalu dah. Saya mati pun tak apa. Asal kau boleh balas ni. Mati tak apa. Mati sekali tu ya, dia ingat boleh mati pula lepas tu. Tak ada dah. Jadi kita kena faham. Orang seperti ini tidak dapat diharap untuk mempunyai akhlak yang mulia serta hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan haraplah. Dia tak akan dapat hubungan yang baik dengan orang kerana dia asyik marah saja. Bahkan mungkin dengan keluarga dia sendiri pun susah. Dengan isteri pun marah. Dengan anak-anak pun marah. Sampai anak kalau tengah duduk happy, tengok bunyi kereta ayah balik tu, senyap belaka. Jadi keluarga macam mana itu dipanggil tidak bahagia, tidak harmoni, tidak ceria. Oleh sebab itulah Islam memerintahkan untuk bersifat tenang dan menahan perasaan marah. Jangan mudah marah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maksudnya bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga seluas langit dengan bumi ini untuk apa? Yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Subhanallah.
Bila Nabi baca ayat ni, syurga luah langit dengan bumi. Jadi ada orang pergi tanya, dia kata kalau luah langit dengan bumi, lepas tu duduk di mana? Bumi dengan langit duduk mana? Syurga tu luah tu dah. Ini sedap tanya. Nabi kata apa? Di manakah duduknya siang apabila mari malam? Itu bahasa, dia guna bahasa kiasan. Kalau mari malam, siang duduk di mana dia? Dia berehat kat mana? Tidur di mana? Jadi jangan duk tanya. Allah SWT yang maha berkuasa beri tawaran istimewa. Arduhas samawati wal ard. Syurga itu luahnya seluah langit dengan bumi. Untuk siapa? Yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala sifatkan, iaitu orang yang menafkahkan hartanya. Satu kategori orang bertakwa, orang yang suka nafkahkan harta dia. Ada je masalah, ada je orang nak bantuan, ada je dia perlukan, terus bagi. Baik pada waktu lapang maupun sempit. Fis sarra'i wad dharra. Waktu kita senang, banyak sikit. Orang panggil awal bulan, boleh derma banyak. Hujung bulan lain pula dia punya mazhab dah, kurang sikit. Itu satu sifat. Dan orang yang menahan marahnya, ini yang nak ni. Alladzina wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah. Orang yang nak marah ni, bila nak marah dia tahan. Jangan marah dulu. Seperti saya selalu kita buat bandingan. Orang ni nak tunjuk dia sabar. Bila nak marah dia sumpah habis orang. Bahasa ni habis dia sumpah semua, dia perut dada, dia kata alhamdulillah, nasib baik saya sabar. Kata kalau tak sabar apa yang kau nak buat? Sabar apa? Sabar tak marah ni ketika yang kali pertama terjadi. Senyap. Ingatkan cerita seorang perempuan yang duduk di kubur, duduk menangis. Nabi lalu tengok, Nabi kata balik. Dia tak tengok siapa kat belakang dia, dia marah je. Ilaika anni, dia kata. Pergi awak. Apa marah tegur-tegur orang ni. Jadi lepas tu orang mari. Dia kata awak tahu siapa tadi cakap? Tak tahu, aku tak tengok pun. Dia kata Rasulullah. Oh, bila dengar Rasulullah, pucak dia. Bangun terus pergi nak minta maaf dengan Nabi SAW. Apa Nabi kata? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika berlaku kali pertama itu. Berlaku tu boleh sabar, itu orang panggil sabar. Kalau berlaku sumpah dulu lepas tu sabar, lah. Habis dah. Dia punya gerah kesabaran sudah hilang, sudah turun dia punya taraf. Allahu akbar. Ini orang sabar. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah, wal afina 'anin nas, dan yang memaafkan kesalahan orang. Bila kita nak maaf kesalahan orang ni, bila kita mampu nak balas kesalahan orang tu, tapi kita itu mana maaf. Kalau dia ni buat zalim dengan kita tak mampu nak balas, itu dia panggil orang ni tidaklah sabar, mereka tak mampu. Yang mampu nak balas, tak balas, itu maaf darjat yang tinggi. Tapi kalau kita tak mampu, kita maaf dia, tidak jadi masalah. Itu masuk dalam kumpulan ini. Tapi kalau boleh balas, tak balas, itu lebih tinggi darjat. Sebab saya tahu saya boleh nak buat, tapi saya maafkan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 133 134. Ini ayat yang menyebut tentang kelebihan tenang dan tidak mudah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kita bahawa tenang adalah sifat yang disukai Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais ini ketika dia datang bersama rombongan nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain bila tengok ya Nabi tinggal unta sini terus pergi bersalam. Seorang ini Ashaj Abdul Qais ni tenang dia. Dia turun daripada unta dia, dia tarik unta dia pergi tambak dulu, kemudian dia bersihkan diri, baru dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah nak pergi jumpa terus, tapi tengoklah orang musafir travel zaman dulu dengan naik untanya dengan debu sana sini, maka dia tak terus terekam. Jumpa Nabi, dia bersihkan diri, dia ikat unta dia, dia letak barang dia, baru dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nabi kata inna fika khaslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal anat.
Nabi puji dia. Rasulullah kata sesungguhnya kamu mempunyai dua sifat yang disukai oleh Allah, iaitulah al-hilmu, sifat lemah lembut, wal anah, dan tenang, tidak gopoh. Orang lain semangat belakang, terbu jumpa Nabi, dia tenang, bersiap diri, biar betul-betul kemas, baru dia mari jumpa sesuai dengan nak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena belajarlah benda ni. Kadang-kadang orang mari rumah kita tengah duduk cuci kawasan, tangannya bercemar, mari nak bersalam dah, nanti dulu. Sela-sela masuk. Duduk sini sekejap. Masuk dalam rumah, mandi dulu, pakai baju comel-comel, ambil air wangi dulu, baru mari bersalam, nak peluk pun boleh. Ni mari dengan peluk-peluk beratlah kitanya dah. Ana jumpa dengan seorang pendakwah muslimah ni. Dia kata, ustaz, payahlah sekarang ni. Trend orang-orang sekarang ni, kalau nak bersalam dia cium. Tidak cium yang muslimah hari ni. Cium sama dia lah. Jangan cium orang lain, terjadi cerita lain tak. Dia kata yang mari cium kita tu Masya Allah, dia sama-sama, kita laki-laki kalau cium tak ada masalah sangat. Yang muslimah mari cium lekat habis ini dengan bedak dia, dengan dia punya apa dia gencu, dengan habis lekat sini. Allah, letih saya dia. Tak layan, orang kata sombong pula. Susah dia. Pasal itulah kita cakap dalam TV senang, tak ada orang cium, takkan nak cium TV. Tu dia kata. Dia cerita, saya kata betul juga tak. Kita pun kadang-kadang penat juga. Adalah dia panggil mu'anaqah tu, bila kita tak jumpa lama, kawan rapat kita lah, orang yang baru kita kenal-kenal ni, tak payahlah duk cium-cium, salam cukup lah dulu. Itu nak cium ni bagi orang yang rapat, macam keluarga kita, teman rapat kita yang sangat-sangat kita jumpa, kita cium. Orang-orang biasa ni boleh salam, alhamdulillah, boleh pergi dah. Betul juga dia. Jadi Al-Ashaj ni Nabi kita puji dia. Dua sifat Allah Ta'ala suka kepada awak, al-hilmu, sifat berlemah lembut, tak mudah marah, wal ana, dan tenang, tidak kopoh. Allahu Akbar. Hadis ni dalam riwayat Muslim. Kemarahan mengumpul segala kejahatan. Memang nak marah tu sanggup buat apa saja. Mungkin siapa terdekat, bukan sakat pukul, bunuh orang pun boleh. Kalau sakat nak keji orang, sakat nak nak hina orang, biasa. Seorang lelaki yang mulia dan bijak mungkin akan melakukan perbuatan yang paling buruk atau jenayah yang besar di bawah pengaruh perasaan marahnya. Orang yang cerdik pun bermasalah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni sebagai pendakwah banyak juga terima aduan, walaupun kita bukan duduk di jabat agama. Kita nak kata macam mana? Suami orang hebat, intelek, orang mengaji tinggi, tapi kalau isteri boleh bawa mari surat daripada doktor mengesahkan tulang belakangnya sudah retak, pukul sana sini, kita nak kata nak hormat macam mana orang macam ni? Suami macam ni, macam mana kita nak hormat? Awak ni orang hebat, di masjid ada, tapi dengan isteri, subhanallahil azim, lebih daripada komunis yang dia jumpa dalam hutan. Pukul ya. Lepas dia pukul, orang tu juga yang jadi masalah dengan dia, sampai bawa surat. Jadi dalam kes mahkamah, kalau ada surat mengesahan doktor, suami pukul isteri, khalas, dia boleh fasah. Cuma isteri pula dia kalau fasah janda, dia pula siapa nak jaga dia. Jadi masalah sabar jugalah orang perempuan ni. La ilaha illallah. Kerana itulah para ulama mengatakan orang perempuan mampu bersabar dengan suami yang rupa tak comel, tapi dia tak sanggup sabar dengan suami yang perangai tak baik. Kau macam mana muslimat? Yalah, dia nak juga yang semak-semak tu, tapi kalau yang tak semak pun tak apa, dia kata asal kau perangai baik, akhlak mulia, menghormati. Dah kita tak comel, dah boleh bini hak comel, hormatlah sikit kau orang perempuan tu dah. Ni tidak perli pukul. Allahu Akbar. Jadi kemarahan mengumpul segala kejahatan. Oleh sebab itulah, apabila seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta baginda menasihatinya, orang ni mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ausini, bagi pesanan kepada saya. Nabi kata apa? La taghdab. Sepatah Nabi cakap la taghdab, jangan marah. Boleh jadi dalam soalan, banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia panggil as-soal wal jawab. Soalan dan jawapan dalam Quran, ada kitab soalan dan jawapan dalam hadis. Orang mari tanya. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tengok kepada perwatakan orang, baru dia jawab ikut orang tu. Ada orang mari, ya Rasulullah, apa afdal yang paling baik? Nabi kata salatun fi waqt awali waqtiha. Salat di awal waktu. Boleh jadi orang ni selalu datang lambat. Orang tanya pula apa yang amalan yang paling baik? Dia kata birrul walidain, jaga dua ibu bapa.
Boleh jadi budak ni ada mak ayah kat rumah. Itu soalan dia panggil, ini dia panggil dalam bahasa fiqh, dia panggil fiqhul waqi', memahami realiti orang yang bertanya. Penting kita kena tengok orang ni ada masalah apa, tengok suasana dia, problem yang dia hadapi, maka kita beri jawapan yang tepat dengan dia, itu yang terbaik. Tengok dia ni faraddada miraran, dia ulang balik lagi, ya Rasulullah ausini, bagi pada saya nasihat. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali ulang dengan kalimah yang sama, la taghdab, jangan marah. Ini kita pun kena tengok juga hadis-hadis ni. Kalau suami tu marah sangat, isteri pun suka marah, ambil je foto step besar-besar hadis ni, letak kat dinding. Terus kata apa, letak. Kalau nampak dia nak marah, angkat. Saya ingat satu cerita yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia di akhir Muniyatul Musalli. Dia kata seorang raja yang baik, tapi sifat dia ialah orang yang besar. Maka dia kata, dia bagi arahan kepada PA dia ataupun istiawasakhah dia ni, supaya tulis kad. Mu tengok aku marah, kamu bagi 1 kad. Marah yang kedua, bagi. Menarik juga kita ni. Kadang-kadang kita kena buat kad kat rumah ni. Kenapa pak cik termarah buat, angkat 1 kad bagi. Biar dia baca tengok. Cakap tak boleh ketika tu, marah tunggu dah. Bagi senyap-senyap, bagi. Kalau bagi SMS tak baca pula waktu tu, nak bagi kad. 1 mula-mula kad. Lepas tu nampak marah lagi, angkat yang merah pula tu. Jadi barulah kita rasa ini di sudut komunikasi. Islam mendidik orang Muslim supaya bersifat tenang, berlapang dada dan sabar menahan kesusahan. Sifat ini akan menjadikan seorang itu tenang jiwanya melalui 2 perkara. Jadi orang yang boleh tenang, boleh sabar, ini 2 perkara. Yang pertama, orang yang mudah marah sentiasa berada dalam kebimbangan dan tekanan perasaan. Memanglah kalau kita marah orang apa pandai marah dengan kita juga, kan? Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau mau bercakap hal orang, wa finnasi alsun, orang lain pun ada lidah juga. Bila kita marah dengan orang, ada harapan orang marah dengan kita. Maka jangan marah, maka orang tak akan marah dengan kita. Yang kedua, tenang dan tidak mudah marah akan melembutkan hati orang lain dan menjadikan orang suka kepadanya. Dalam bila timbul isu kes dulu, pak kita ni lah, ingat tak? Kes bising satu Malaysia, sibuk orang-orang Melayu pergi ke gereja. Saya ingat ada cerita ni, baru lagi kan. Jadi bila pendakwah ni pergi jumpa dengan orang tu, orang yang kita kata mangsa tu lah, bila pergi jumpa dengan dia kata, saya ni bukan nak pergi pak dia orang tu, tapi saya dah letih dah pergi jumpa orang tu, pergi jumpa orang ni sebagai seorang Islam, tidak dapat pertolongan yang sepatutnya. Akhir kali bila dia pergi tempat ni, dia beritahu kepada orang tu, dia masalah gini-gini, anak dia sakit. Dia kata, mana rumah awak? Ni nombor sekian-sekian. Dia kata, awak balik tunggu di rumah. 10 minit lepas pada tu, sampai kereta ke rumah. Mari ambil, bawa pergi hospital, dengan bil hospital dibayarnya, dengan makanan pula balik. Subhanallah, kita nak kata apa? Ini kesan buat baik kepada orang itu, kesan kepada dia. Maka kata di ulama, ahsan ilan nas tasta'bid qulubahum, buat baik kepada orang, kita akan dapat menawan hati dia. Nak tawan hati orang dengan kebaikan. Tapi kalau penderaan lagi berat, cuba tengok tempat-tempat yang didera oleh sebahagian orang lain, apa jadi? Payah nak kalahkan tempat tu. Sebab orang berdendam juga dengan kita. Orang juga ada hati, ada perasaan. Mereka juga ada hati. Apabila seorang melakukan kesalahan terhadapnya, dia hanya bersabar dan melupakannya. Orang yang melakukan kesalahan tadi pula akan menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi kadang-kadang orang yang sabar, orang yang tak marah kepada orang, lebih bahaya daripada orang yang marah. Bahaya. Dia panggil marah dalam senyap. Ini bahaya. Pasal itulah kata, orang yang sabar, kalau dia marah, habislah, memang marah sungguh. Tapi kalau dia senyap. Ada dalam satu kes, seorang ni buat zalim pada seorang perempuan. Makcik ni kena zalim. Makcik ni sabar, dia tak kata apa. Dia tak marah, dia tak mengadu dengan orang. Sabar dia, mengadu dengan Tuhan. Tiba-tiba si yang lakukan kezaliman tadi sakit.
Bawa jumpa doktor, para atibak mengatakan tak ada penyakit orang ni. Tak sakit awak ni. Tak boleh nak kesan dia punya penyakit. Tak boleh nak kesan. Habis macam mana nak buat? Orang pergi minta maaf dengan makcik tu. Makcik maaf lah ke dia ni sakit dia tu. Makcik kata aku nak maaf apa? Aku tak marah pun. Subhanallah. Nak maaf ni kalau aku marah ni aku tak marah pun. Aku tahu juga dia buat zalim kepada aku, tapi aku tak ambil kisah. Payah. Akhir sekali ada di kalangan mereka ni ustaz ataupun pendakwah yang faham dalam masalah ini. Dia kata ginilah, 2-3 orang perempuan pergi rumah makcik ni, jumpa dengan dia, pergi kutuk orang yang zalim dia tu. Pergi kutuk ni dia, sampai mereka macam dia pun terkesan dengan kutukan tu dan minta supaya dia doakan orang tu. Doakan biar mati ke, biar sakit lagi kuat ke. Jadi orang pun mari 2-3 orang perempuan ni mari duk provoke kat dia. Gini-gini, akhir sekali terbuka mulut dia, kata kepada orang tadi. Bila dia kata, 3 orang ni balik. Semula bagi tahu kepada ustaz dia kata alhamdulillah hari ni makcik tu dah buka mulut, dia kutuk balik orang ni, orang yang khianat kepada dia. Selepas daripada itu, si sakit ni dibawa balik ke hospital, dapat dikesan penyakit dia. Ini kata ulama, bila seorang itu sabar kerana Allah Azza wa Jalla, ketika itu darjat dia tinggi. Tapi bila dia intisar li nafsihi, bila dia cuba nak mempertahankan diri dia, dia kutuk kawan tu, ketika itu down dia punya kedudukan. Yang kita nak kata di sini, kita kena hati-hati dengan kemarahan orang yang sabar. Orang sabar, dia marah, tapi dia tak bercakap dengan orang, dia bercakap dengan Allah. Ini yang takut. Dia tak cakap manusia, tak ada mengadu. Zaman kita ini tak ada masalah. Dia nak marah pagi ni 2 minit lagi keluar Facebook, selesai masalah. Orang pun pakat tulis kat bawah tu, sabarlah. Tu aku sabar, tu tulis kat sini, kalau tak sabar tak tahu kat mana. Kita tak. Orang ni dia panggil intisar nafsi. Orang yang nak mempertahankan diri dia itu lebih senang, tetapi orang yang hanya menyerah kepada Allah Azza wa Jalla itu bahaya. Sihamul laili nafizatun, dalam syair kata panah malam itu sangat tajam, sangat lulus dia punya tajam dia punya panah ini. Bukan senang orang itu nak lepas daripada perkara yang tersebut. Baiklah, oleh sebab Islam agama yang lengkap, sempurna, maka ia membimbing orang Islam kepada semua yang diperlukannya. Dalam hal ini ia tidak hanya menggalakkan sifat tenang dan menahan marah, bahkan ia mengajar beberapa perkara yang dapat menolong menahan marah dan mengurangkan kesannya. Kita kena belajar ni. Dia panggil tip bagaimana kita nak cool kata orang sekarang ni. Nak jadi tenang, tak nak marah. Apa dia? Cara-cara menahan dan mengurangkan marah. Yang pertama, orang yang sedang marah disuruh supaya meminta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Nak marah je, auzubillah minasyaitanirrajim. Itu step yang pertama. Kerana tu ada seorang yang sedang marah, bila orang kata ta'awuz billah, orang kata minta perlindungan Allah, dia tak kata. Dia kata apa? Mu ingat aku ni gila? Tengok. Ini dalam asar. Bila disuruh dia kata balik, dia tak kata. Dia kata mu ingat aku gila ke? Gila tak gila. Kalau kamu waras betul, jawablah auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab yang marah ini mari daripada mana? Mari daripada syaitan. Syaitan tu daripada api. Api tu panas. Kan kita bila kita marah, panas. Ada orang kata, aku tengah sejuk ni, marah dengan orang. Ada? Kalau demam adalah sejuk tak? Kalau nak marah, aku tengah hot ni, tengah panas ni. Tengok temperature tinggi pula, mata dah merah, apa nak buat kita? Jadi kita kena tak. Maka di sini, yang pertama sekali, bila kita nak marah, tahap yang pertama, hendaklah kita minta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kerana sifat marah adalah sebahagian daripada kejahatan syaitan. Jadi marah itu mari daripada kejahatan syaitan, kita letak. Tahap yang kedua, dia juga disuruh mengambil wudu. Sudah marah, dia ambil wudu. Nak marah je, auzubillah minasyaitanirrajim, masuk dalam, pergi ke bilik air, ambil wudu. Biar sejuk gitu. Ini hadis dari riwayat Abu Daud. Ini kerana air dapat menyejukkan kepanasan perasaan marah.
Sejuk. Kalau tak cukup juga, pergi mandi terus lalu. Senang. Mandi. Biasanya sejuk keluar. Yang ketiga, orang yang marah, jika disuruh duduk, ya, marah juga disuruh duduk. Kalau dia berdiri, duduk. Jika dia berdiri, dan jika perasaan itu tidak juga berkurangan, dia disuruh berbaring sambil mengiring. Dalam hadis Abu Daud, suruh baring begini. Payah nak bangun sikit lah. Bukan senang tak? Ini kerana orang marah yang sedang berdiri akan mudah bergerak. Silap-silap terkejang terus lah. Dan bertindak agresif, manakala orang yang sedang duduk akan kurang bersedia, dan orang berbaring akan bertambah kurang keupayaannya. Tiga kategori ini kita buat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kemudian ambil wudu, dan kalau boleh duduk ataupun berbaring. Tenang situ. Orang yang marah diarahkan supaya duduk dan berbaring untuk mengelakkan dia daripada melakukan sesuatu yang akan dikesalinya nanti. Kesal lepas pada tu. Perasaan marah juga ada kebaikannya pada beberapa waktu. Jadi bukan semua tak boleh marah. Kalau tak boleh marah, semua orang panggil dia ni jenis tak ada perasaan pula kan. Contohnya, menjadi marah kerana Allah jika maksiat dilakukannya dan perkara haram dilanggari. Kalau kita tengok orang ni buat maksiat, maka kita kena marah. Marah dengan cara yang sesuai lah. Jangan marah tak terkalu. Caranya, kemarahan itu kerana Allah. Dia panggil marah kerana Allah apabila seorang itu melakukan maksiat atau kemungkaran. Islam memuji orang yang marah kerana Allah selagi mana dia tidak melanggar hukum syariah yang lain, seperti menjaga lidah daripada mengata nista, membuat tohmahan dan selainnya. Jangan duk tuduh orang tak terpasal lah. Kalau tidak, jadi masalah, jadi fitnah pula. Dalam isu ni, Imam Ghazali contohnya mengulas dalam kitab dia. Dia kata, orang yang tak marah di tempat yang sepatutnya marah, itu orang lemah nama dia. Macam kita tengok orang buat maksiat, biarlah. Dalam istilah apa ni, orang Melayu ni, tak mau jaga tepi kaya orang. Nah, siapa dia suruh jaga kaya orang? Jatuh kaya orang kan susah pula kita ni. Kita bukan suruh jaga kaya orang. Itu istilah Melayu dia. Orang budak buat maksiat tu, biarlah, mana tak boleh jaga. Istilah tu salah. Mungkar ni bukan kaya orang. Kadang-kadang sampai dalam kain pun sudah masuk. Kenapa kita tak nak engkar lagi? Itu satu kesalahan. Yang kedua kata Imam Ghazali, marah pada tempat berlembut, itu orang tak cerdik nama dia. Jadi kita nak marah biar kena tempat, nak sabar juga pada tempatnya. Perasaan marah itu pula harus hilang atau berakhir dengan berhenti sebab dan puncanya, iaitulah melanggar hukum Allah. Bila orang tu dah taubat, dah cukuplah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas perbuatan jahat yang dilakukan ke atas baginda, kecuali jika perbuatan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat orang panggil Nabi itu macam-macam, dia senyap, orang tak tahu. Tapi kalau berlibat dengan hukum Allah, barulah Nabi kita terlibat dengan halal haram, terlibat dengan syariah, maka Nabi kita akan pertahankan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Nabi kita ini tak marah kecuali dalam perkara yang terlibat dengan hukum syarak. Habislah kita tajuk kita yang pertama pada kali ini, iaitulah tenang dan tidak mudah marah. Kemudian kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya, iaitulah bersyukur. Di antara akhlak yang mulia ini, bersyukur. Antara keindahan syariat ini juga, ia mendidik orang mukmin supaya bersyukur, mengakui nikmat yang dikurniakan oleh pemberinya, dan membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik. Ini syukur, kita kena belajar hari ini. Macam mana nak syukur? Apakah syukur yang kita buat hari ini sudah betul ataupun perlu diperbetulkan? Ini adalah satu akhlak mulia dan sifat yang terpuji. Manakala seburuk-buruk sifat orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur, serta berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat baik. Subhanallah, orang buat baik kepada kita, kita balas dengan tak baik pula. Kenapa? Sifat ini akan menurunkan darjat seorang ke bawah tahap hayawan. Hayawan pun kalau orang buat baik dengan dia, terima kasih dia. Kerana banyak juga hayawan yang mengenal sifat baik dan ihsan. Islam telah mengajar orang Muslim atau atas satu prinsip umum tentang kebaikan dan cara mensyukurinya.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan juga. Orang buat baik, kita balas baik. Tengok dalam ni, dalam bacaan-bacaan yang kita diajar nanti, apa perkara yang patut kita buat bila buat baik yang kita. Jadi itu surah Ar-Rahman ayat 60. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain akan dibalas dengan perbuatan baik juga. Oleh sebab itulah Allah menjanjikan bahawa sesiapa yang baik amalannya di dunia akan mendapat balasan baik dengan masuk syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Siapa dia buat baik atas dunia, akhirat syurga. Jangan pula ada orang baru belajar, dia belajar, dia kata siapa dia buat amal nak akhirat, salah. Syirik, nak syurga, salah. Tak. Allah janji dalam Quran, mu buat gini-gini, aku bagi syurga. Kamu buat baik, falakal jannah. Tapi Nabi bagi tahu, Allah SWT bagi tahu. Tiba-tiba kita kata tak boleh minta syurga, habis nak minta ngapa? Jangan kita terlebih sangat dalam perkara ini. Takkanlah kita lebih baik daripada Nabi SAW. Nabi suruh kita minta syurga, kita kata tak boleh. Allah SWT telah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Ini syarat dia. Orang yang buat amalan baik dengan syarat dia beriman. Kalau buat amal baik tapi dia tak beriman, tak dapat apa. Berapa ramai kita tengok orang bukan Islam, katanya yang ni Microsoft punya token ni, dia punya juta setahun, dia punya misi kemanusiaan dia. Nak buat apa? Apa yang dia dapat? Pahala tak dapat. Dia tak belum buka akaun. Akaun dia duduk mana? Duduk mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi syarat Allah Ta'ala sebut sini, man amila salihan wa huwa mu'min, beriman dan dia buat amal saleh. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ini kehebatan. Maknanya Tuhan kata, mu buat kerja sikit. Nabi SAW dalam hadis menyebut, tidak ada seorang boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, macam mana tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Habis kita dah beramal ni. Nabi kata, illa, sahabat tanya balik, wala anta? Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata, na'am wala ana, saya sendiri tak masuk syurga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpahan rahmat Allah Ta'ala. Betul lah kalau kita tengok sini. Kerja kita banyak mana yang ibadat kita panjang? Sikit ya. Senang pula tu, mudah. Tapi syurga yang dijanjikan, arduhas samawati wal ard, seluas langit dengan bumi. Berapa dia? Kita kerja sehari berapa jam satu hari? Daripada pagi sampai malam kerja. Itu orang di pejabat. Orang yang kerja angkat batu pagi sampai petang, Allahu Akbar, kerja begitu dahsyat, boleh berapa ringgit sehari? Mu kerja sikit, pahala yang dijanjikan, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga. Ini pahala yang begini besar. Kalau tidak rahmat Allah Ta'ala, tidak sepadan balasan yang ada. Kalau mu solat, aku gandakan banglo yang kamu ada ni 10 kali dabah lagi. Boleh tak? Boleh tahan juga tak? Ni bukan banglo dah, banglo dalam syurga, tak pernah dilihat oleh mata. Allahu Akbar. Jadi ayat ini adalah suratul Nahl ayat 97. Dengan menerapkan akhlak agung dan nilai mulia inilah Allah SWT memerintahkan supaya hamba-Nya bersyukur kepadanya, kerana Dia telah melimpahkan pelbagai nikmat anugerah dan kurniaan kepada atas mereka. Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Allah kata apa?
razaqnakum. Aku yang beri rezeki pada kamu. Kenapa suruh Tuhan bangkit macam ni? Supaya kita sedar. Habis yang kita kerja ni majikan kita bayar gaji. Itu semua tu pekerja-pekerja Allah. Melalui dia sampai kepada kita. Kerana itu kita tak boleh sombong. Awak hidup ni kerana gaji yang saya beri. Saya tak ambil mana saya? Ambil daripada rezeki Allah Ta'ala yang beri. Jadi kalau kita nak sombong, kita kata itu macam hak kita. Kita telah menafikan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi tokek pun kena syukur, pekerja pun kena syukur. Dua-duanya bersyukur. Masing-masing menerima anugerah daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri. Allah, kalau kita baca tadabbur ayat-ayat macam ni para jemaah, kita akan rasa tenang. Setakat ni rezeki yang aku ada, alhamdulillah. Jadi gunalah jalan yang baik-baik. Washkuru lillah. Anak sini. Lepas terima rezeki, bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Pada Allah Ta'ala kamu menyembah, ini saja. Surah Al-Baqarah ayat 172. Allah juga memerintahkan supaya manusia berterima kasih kepada kedua-dua ibu bapanya kerana mereka adalah punca kewujudannya dan mencurahkan pelbagai kebaikan yang tidak terbilang. Tengok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita hormat pada dua ibu bapa. Sebab apa? Daripada dua ibu bapa kita ada. Kita jadi bapa, jadi ibu pula, anak pula hormat kita, sebab tahulah kita bagaimana letihnya mak dia nak mengandung, nak melahirkan anak, bapa dia daripada awal lagi mencari rezeki untuk menyara hidup, menjaganya, masing-masing menjalankan tugas. Allah perintah. Kerana mereka adalah punca kewujudannya dan mencurahkan pelbagai kebaikan yang tidak terbilang. Ibunya mengandung selama beberapa bulan, lalu mereka menjaga dan mendidiknya, menanggung nafkahnya dan berbuat baik kepadanya. Kalau mak tak baik kepada kita, agak-agak boleh hidup ke kita ni? Tak hidup dah. Aku nak tidur, menangis budak tu, mati kering kita. Ni gak mak dengan anak kat, masya Allah, tabarakallah. Lambat bunyi sikit, saya sedar dia. Kalau suruh ayah jaga, rasa mati kering budak ni. Ayah tak bangun dah, aku nak kerja esok. Tak sedar. Allahu Akbar, sekali isteri gerak kejut tengah malam, bang tolong pegang budak menangis kuat ni, saya nak pergi tandah. Marah dah, mu tahu aku nak pergi kerja esok. Berat dengan perempuan, orang laki-laki ni masalah. Tapi tak apalah, itu kita tahu kelebihan masing-masing Allah Ta'ala beri kepada kita, jaga. Kami perintahkan kepada kamu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Setengah muslimat makcik kita ni kalau mengandung, subhanallahil azim, tak boleh makan, ada yang duduk dalam hospital sampai bulan duduk situ. Pengalaman kita duduk tengok kawan-kawan kita, Allah, kesian dia. Tapi tak apa, lepas beranak 40 hari nak beranak pula, tak ingat dah hak tadi. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri. Manusia ni, orang perempuan, dia mudah lupa dalam masalah tu. Macam mana kalau perempuan berdendam dengan anak dia, tak mahu dah aku. Cuma ada hak lah. Orang moden hari ni, saya duduk perhati tengok, di antara 3 hingga 4 orang yang anak. Kenapa tak nak beranak ramai? Tapi orang-orang zaman dulu, Masya Allah, zaman tak ada jamu tu, jamu ni 15-10 jawab. Senyum jawab. Berapa makcik anak? 10. Ingat waktu pergi haji baru ni, jemaah kita yang paling ramai anak dia 13. Tu pun pelik dah kita. 13 lah. Dia kata seronok. Kalau pergi KL tak boleh nak balik. Rumah anak ni malam pun 10 hari dah kat dia KL. Nak kata apa suka. Tapi waktu beranak dulu letih lah. Allahu Akbar, tengok. Makanya dia susah awal, bersenang-senang kemudian, kata orang kan. Allahu Akbar. Wahnan ala wahni. Allah Ta'ala gambar dalam ayat Quran ni, lemah bertambah-tambah dan menyusunya selama 2 tahun. Asalnya lah 2 tahun. Sekarang ni tak tempat dah. Yang swasta ke ibu mari daripada New Zealand dengan Australia. Nak kata apa dah. Nak mak kerja dekat pasal kena swasta dah. 2 minggu habis dah anak kita. Dia lompat kuat anak ni. Nak kata apa. Australia mari ni bukannya tak lompat pun tu. Allahu Akbar. Ulama-ulama psikologi, dia kata apa? Al-wadalul ladzi la yashba' min labanil ummi yutannis. Anak yang tak kenyang susu mak, ini yang suka memberontak. Coba perhati tengok, anak yang kita jaga sampai berapa bulan susu dengan anak yang kita lepas awal, memberontak tak? Memang ahli psikologi duk kaji tengok, memberontak.
Kita pun kadang-kadang kita perkasa tengok. Yang ni, iyalah biasalah. Kadang-kadang mengandung ni sampai 2 tahun. Ada sekadangnya tak sempat. Mengandung pula dah. Jadi pasal kena lepas hak ni. Nampak hak tak cukup susu ni, lain dia punya watak. Subhanallah. Allah Ta'ala beri susu mak tu satu ikatan yang begitu mantap di antara ibu dengan anak. Dan menyusunya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 ibu bapamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Jadi Allah Ta'ala perintah dalam ayat ni khas untuk ibu bapa. Kita hormati. Surah Luqman ayat 14. Islam juga menyuruh manusia keseluruhannya untuk berterima kasih terhadap satu sama lain dan membalas kebaikan dengan berdoa untuk orang yang telah berbuat baik itu. Jadi kalau orang buat baik pada kita, kita balas baik. Berbuat baik kembali terhadapnya serta menunjukkan rasa terima kasih sebaik mungkin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur, tak terima kasih kepada orang, maka orang itu tak syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita terima kasih. Orang beri pada kita, terima kasih. Syukran. Jazakallahu khaira. Ini kena belajar bahasa-bahasa Al-Quran ni. Kalau setakat terima kasih, tak doa tu. Bagi tahu. Kita kena ingat. Kita ni kalau nak dapat pahala yang betul, kita kena guna lafaz syarak. Contoh hari ni, tengok dalam hadis yang kedua ni. Hadis yang pertama dalam Malai Syukrin Nas ni, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Satu lagi hadis, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sesiapa yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, orang buat baik pada kita, balaslah dengan seumpamanya. Tapi yang sesuai lah. Macam kita ni kalau orang hantar mari makanan kak, kita nak hantar balik dia punya bekas, takkan kosong ya. Paling tidak letak juga apple, letak juga roti dalam tu. Tapi kalau nak balas balik, dia hantar mari nasi biryani, kita hantar nasi mandi akhir kali. Kodok kerja hantar nasi lah kitanya. Paling tidak pun ada tanda terima kasih. Letak apa-apa dalam tu, jangan kosong saja. Itu tanda. Fakafi'u, letak. Fa'ilam tajid, kamu tak nampak. Jika kamu tidak mampu berbuat demikian, nak balas pun tak ada juga. Apa kita nak buat? Nabi kata fad'ulah, berdoalah untuk mereka sehingga kamu nampak kebaikan mereka telah terbalas seumpamanya. Doa. Bila kita beri pada orang beri apa-apa pada kita, kalau kita tak lihat, memang kadang-kadang orang tak minta balasan. Kalau kita nak main balas, susahlah tak? Maka kita doakan dia. Doa yang paling simple yang diajar oleh Nabi, cuba kata jazakallahu khaira. Kalau orang perempuan, tukar jazakillahu khaira. Kena belajar biar habis tu. Ada setengah orang tu dia belajar tengah jalan. Dia kata jazakallahu khaira, dia kata jazakallah. Jazakallah maknanya Allah Taala balas awak. Ayat tergantung. Balas apa? Baik ke tak baik? Boleh pakai dua. Kita kena sudahkan ayat supaya tidak tergantung. Jazakallahu khaira. Ingat, tulis baik. Jazakallahu khaira. Kalau orang perempuan, jazakillahu khaira. Kalau ramai, jazakumullahu khaira. Khaira tu kena ada belakang. Mana Allah Ta'ala balas pada kamu kebaikan. Tapi kalau kita kata syukran, terima kasih, thank you, itu bukan doa, itu tajuk. Sama juga bila kita pergi tempat orang kahwin. Biasa kita kata apa? Kalau kita jumpa dengan pengantin, kata apa? Tahniah. Tahniah tu doa ke tajuk? Tajuk. Mana dia punya isi kandungan? Tak ada, kosong. Kita kata tahniah boleh, dan kita kena doakan dia. Barakallahu lakuma. Ingatkan? Wa baraka alaikuma. Paling tidak pun barakallahu lakuma. Allah Ta'ala beri berkat kepada kehidupan kamu suami isteri ni. Coba bayangkan kalau 1000 orang yang kita panggil semuanya mari barakallahu lakuma. Banyak tak banyak? Mungkin ada dalam 1000 orang ni wali-wali Allah Ta'ala, tak wali besar pun, wali kecil yang doa yang dikabul oleh Allah Ta'ala, berkat dalam hidup. Tapi tak jadi budaya kita jumpa tahniah. Tahniah tu baru tajuk. Kalau kita pergi tempat orang mati contohnya, salam dengan keluarga dia, kita kata apa? Takziah. Mana doa? Takziah tajuk. Doa dia mana? Barulah kita kata azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu mayyikum.
Allah Ta'ala besarlah pahala kamu bersabar di atas kehilangan orang ni. Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang mati kamu. Barulah kita cukup dia punya majlis, cukup dia punya kaedah. Ni taklah kita belajar tajuk tak ada isi. Ini tajuk dia ni. Kena buat tajuk dia, tajuk tanpa isi. Terima kasih, tahniah, takziah. Isi mana? Tak ada. Jadi kita kena mengisi tajuk tu dengan cara-cara yang betul, barulah kita dia panggil. Nabi sebut di sini, fakafi'u, kamu balas. Kalau tak mampu nak balas, doakan dia. Ini alhamdulillah. Itulah kalau orang pergi apa-apa, kita tulis jazakumullahu khairan. Itu doa yang paling baik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak lebih lagi, tambah lagi, jazakallahu khairan katsira. Allah Taala beri kebaikan yang banyak pada kamu. Kalau budak-budak Arab pula dia tambah lagi, wazawwajakallahu bikra. Allah Taala kahwin kau dengan anak dara pula. Itu jangan masalah lah, cerita lain lah. Jangan kacau lah tu, setakat tu sudahlah. Marah dia. Biasalah budak-budak Arab dia bergurau macam-macam. Baik, itu hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan dengan sanad yang sahih. Masyarakat Islam yang berpegang teguh dengan hukum hakam agamanya adalah masyarakat yang bahagia dan tenang. Sah. Orang yang berpegang agama orang tenang. Ini kerana sesiapa yang melakukan kebaikan akan disyukuri, manakala orang yang salah laku akan ditoleransi dan dimaafkan. Seronok kita kalau boleh macam ni. Baik syukur, buat salah dimaafkan. Ada kesalahan yang dibuat, diberi nasihat dan teguran. Subhanallah. Kalau macam ni berat. Tapi masalah kita hari ni bukan ada teguran, ada kutukan ada. Kutuk ya. Oh dia tu. Baru balik masjid buat ni. Duduk masjid. Jadi kita jangan duduk kutuk banyak. Beri didikan yang banyak. Kerana dengan pendidikan, dengan akhlak yang mulia, manusia akan dapat menerima perubahan yang besar. Ini akan menggalakkan orang ramai untuk sentiasa berbuat baik, kerana jika tersebarnya sifat tidak berterima kasih akan menyebabkan orang ramai terhenti daripada berbuat baik dan murah hati. Kita kena terima kasih lah kerana tolong saya, bantu saya. Kadang-kadang orang ni kereta dia mati berjalan, kawan ni turun tolong tolak kereta dia, lepas dia pergi beru-beru keluar asap hitam, dia pun pakai beru pergi, tak boleh terhenti. Ni pun satu penyakit juga. Turunlah kereta, balik tidak berterima kasih. Alhamdulillah kalau awak tak tolong ni letih lah, saya seorang lah. Ada juga bercakap taklah, kalau lebih lagi awak sibuk kelang kabut, mari kita pergi minat. Itu lagi setinggi darjat, ajak minum air lagi kan. Ni dak pakai gitu ya. Subhanallahil azim. Kawan ni juga duduk ke bahasa. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita tidak terima kasih cukup. Orang tu bukan minta upah pun. Minta orang panggil budi bicara. Terima kasih. Allahu akbar. Kadang-kadang dia macam itulah, buat ignore ya kata orang. Insan yang mukmin akan memenuhi kebahagiaan yang tidak dapat ditemui. Ini akan menggalakkan orang ramai untuk sentiasa berbuat baik, kerana jika tersebarnya sifat tidak berterima kasih akan menyebabkan orang ramai terhenti daripada berbuat baik dan murah hati. Insan yang mukmin akan menemui kebahagiaan yang tidak dapat ditemui oleh orang lain. Ini kerana apabila ia diberi nikmat, dia akan mensyukuri pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat yang hakiki? Allah Azza wa Jalla. Maka akan bertambah nikmatnya. Kan Tuhan janji dah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Cuma kena belajarlah. Syukur itu saya sebut tadi. Syukur yang kita syukur hari ni betul ke tak betul? Kadang-kadang macam tak syukur. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, dapat projek, naik pangkat, anak dapat kelulusan yang baik. Jemput semua kawan-kawan ke rumah saya, kenduri kesyukuran. Tapi siapa-siapa di rumah penuh dengan maksiat dan benda kemungkaran. Ini syukur apa? Ini kenduri kufur nikmat nama dia. Wal'iyazbillah. Yang syukur ni kita tunjuk, panggil. Yang patut sekali diberi makan dalam kenduri kesyukuran ni siapa? Orang pakai miskin yang tidak ada makanan. Kita syukur Allah Ta'ala beri kesenangan kepada aku, dapat naik pangkat, dapat projek besar-besar. Orang pakai miskin diberi makan dulu. Ni dah pakai miskin ni lain kali lah, mana boleh campur dengan orang besar-besar lah. Tengok, Allahu Akbar. Adalah perkara-perkara yang patut kita nilai balik dalam gerak kerja kita. Kemungkinan yang berlaku, mungkin kecuaian, mungkin orang panggil istilah orang moden hari ni, terlepas pandang. Dia tak mengaku salah. Kalau orang sebut gini-gini, Allah terlepas pandang. Kalau kata saya salah pun tak apa, memang salah sungguh pun. Tapi bahasa tu tak nak mengaku salah, dia panggil lepas pandang. Lepas jugalah dianya. Yang salahnya pandang tak? Jika dia ditimpa kesusahan pula, tengok
Ini sifat orang mukmin. Kalau ditimpa kesusahan, dia akan bersabar menanggungnya sambil berharap pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu kesusahan itu tidak akan memudaratkannya dan tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas hidup dia. Mudarat tu mudarat lah mari dah. Kalau kita bertempik, sakit mari, kita bertempik 3 hari 3 malam, aduh sakit, celaka, sembuh ke tak dia? Baik serta-merta? Ada. Kita sampai tengah lari semua, kita tengah kelang kabut, sampai dekat trafik light, pop merah. Sumpah kita, celaka api ni. Jadi hijau. Saya di. Baik duduk diam. Berhenti, subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tenang hati. Apa saja pun yang terjadi. Kalau nak tengok satu buku yang buku motivasi ini ditulis oleh seorang doktor namanya Dr. Khalid Al-Jubair. Telah diterjemahkan bahasa Melayu. Namanya Penyaksian Seorang Doktor. Dr. Khalid Al-Jubair, dia ni doktor pakar bedah di hospital tentera di Riyadh. Tapi saya sangat kagum dengan dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, Khalid Al-Jubair, janggut dia sepanjang ni, pakar bedah, doktor pakar, janggut tak pas sini, parak biasa janggut panjang. Dia cerita subhanallah, dia jumpa dengan orang yang pelik-pelik waktu sakit. Bila mari, orang bagi tahu, pakcik, Assalamualaikum, ni anak awak di hospital, sudah meninggal. Tak ada bertempik apa? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, lillahi ma akhadha wa ma ata. Dia mari dalam keadaan tenang. Saya tak tengok, dia kata macam inilah dia panggil rupa wali-wali Allah Ta'ala yang kita boleh tengok di zaman moden hari ni. Tenang. Allah, kalau tuan-tuan boleh baca buku ni, memang sangat menarik. Saya rasa nak baca juga. Satu-satu cerita sebelum kita masuk mengajar kitab tu, kita baca cerita-cerita orang yang soleh. Jangan baca zaman dulu. Kalau baca zaman dulu kata, itu zaman tabi'in, zaman sahabat. Zaman kita, Khalid bin Jubair masih hidup sampai hari ini, tapi motivasi yang dia cerita, pengalaman yang dia buat, subhanallahilazim, kita boleh menangis dengan cerita yang dia. Cerita sungguh. Allah, saya berapa kali dengar dia punya ceramah, kita penceramah, kita dengar ceramah. Sebab cerita dia tu sangat menyentuh kita punya perasaan. Bagi orang mukmin, apabila ditimpa kesusahan, sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Nabi kata, ajaib, pelik sungguh hal orang mukmin. Ini kerana semua urusannya adalah baik, dan ini tidak akan berlaku kecuali seorang yang betul-betul beriman. Orang betul-betul mukmin ni sifat dia. Apabila dia diberi nikmat, dia akan bersyukur, dan itu sangat baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, dan itu juga sangat baik baginya. Dua sifat. Senang, syukur. Susah, sabar. Ambillah dua hadis ini, cukuplah untuk menjadi motivasi kepada kita pada kali ini. Iaitulah tak marah, tenang dan syukur. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Hadis ni riwayat Imam Muslim. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk yang berikutnya, iaitulah malu dan bersopan santun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.